Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, alhamdulillah petang ini ustazah akan menyambung subjek sirah, iaitu yang bertajuk hubungan dengan negara luar. Baik, ustazah akan beritahu sedikit tentang hubungan dengan negara luar. Mungkin ada antara kamu yang tidak faham apa yang dimaksudkan dengan hubungan dengan negara luar ni dan apa fungsinya. Okey, ustazah bagi tahu apa yang terdekat dengan kita. Seperti mana di Malaysia, selain kita panggil sebagai hubungan dengan negara luar, kita panggil dengan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni sangat penting sebagai sebuah negara yang kecil seperti Malaysia. Okay, mereka memerlukan satu perlindungan daripada kuasa-kuasa besar, iaitu negara-negara besar yang boleh membantu negara kita, iaitu negara Malaysia, sekiranya menghadapi ancaman musuh dan sebagainya. Selain itu, hubungan diplomatik ni juga adalah penting sangat-sangat untuk bagi memajukan negara kita, ya. Mandakan negara kita bukanlah negara-negara besar, bukan negara besar, hanya negara kecil. Jadi Malaysia perlukan sokongan daripada negara kuasa besar seperti yang ustazah pernah tahu sebelum ni, ya, daripada Amerika Syarikat, daripada Jepun dan beberapa negara lain untuk membantu Malaysia sekiranya menghadapi ancaman musuh. Okey. Okey. Begitu juga dengan negara Madinah. Untuk Madinah ni, ya, Madinah diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejak pentadbiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, negara Madinah, ya, telah menghadapi pelbagai ancaman, daripada, bukan setakat ancaman, tapi gangguan daripada beberapa kuasa yang lain, ya, sehinggakan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dapat mempertahankan negara Islam Madinah ni dengan begitu baik dan begitu gemilang sekali. Okey, walaupun apa-apa peperangan yang telah berlaku, namun Madinah masih lagi tetap berdiri teguh, ya. Dan perkara ini telah diketahui oleh kuasa-kuasa luar tanah Arab, dan apa yang perlu kamu tahu, Nabi Muhammad SAW telah menjalankan hubungan dengan negara luar, iaitu dengan mengajak raja-raja di sekitar luar Madinah untuk memeluk agama Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menghantar wakil-wakil kerajaan Islam Madinah untuk menyampaikan amanat daripada Rasulullah SAW tentang perkara ini. Okey, sekejap lagi ustazah akan terangkan beberapa wakil kerajaan yang telah dihantar ke beberapa tempat dan apa je respon yang telah diberikan daripada raja-raja yang telah dihantar wakil ni, ya. Kita tengok bagaimana responnya nanti. Okey, baik murid-murid. Ada 8 wakil kerajaan Islam yang telah dihantar ke beberapa tempat di sekitar Madinah bagi mendapatkan respon daripada wakil raja-raja ataupun daripada raja-raja. Baik. Kalau diikutkan, ada 8 wakil kerajaan yang telah dihantar, namun ada 6 ustazah senaraikan di sini bagi membantu murid-murid untuk nampak lebih jelas raja yang menerima dan menolak untuk respon kepada wakil kerajaan Islam ini tadi. Okey. Pertama, Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri berjumpa dengan kerajaan bukan Islam, iaitu di Habsyah, yang di mana nama rajanya ialah An-Najashi. Begitu juga dengan wakil Al-Ala bin Al-Hadrami, berjumpa dengan Raja Bahrain, Al-Munzir bin Sawa, dan juga wakil Amru bin Al-Aus
yang dihantar ke Oman berjumpa dengan Raja Jaif Al-Julandi, dan ketiga-tiga wakil ini telah menerima respon yang baik, di mana raja mereka, Raja Habsyah, Bahrain dan Oman telah menerima dan memeluk agama Islam. Okey, kita lihat dalam Malaikat Warna Hijau pula. Okey, di Malaikat Warna Hijau adalah berbeza responnya berbanding dengan raja-raja yang telah Ustaz senaraikan di Malaikat Warna Ungu. Okey, kita tengok, kita fokus pada Malaikat Warna Hijau. Wakil kerajaan Islam seperti Dihiyah bin Khalifah Al-Kalbi yang telah dihantar ke Rom untuk bertemu dengan Raja Harqal. Respon yang diterima adalah raja tersebut telah menolak dengan baik, ya, menolak yang ajakan untuk memeluk agama Islam tu dengan baik. Abdullah bin Khuzafah telah berjumpa dengan Raja Parsi, iaitu Kisra bin Hurmuz, yang telah mendapat respon daripada Raja Parsi, iaitu di mana Raja Parsi ni telah menolak dengan kasar, ya. Sangat berbeza dengan respon raja-raja yang lain, ya. Yang last sekali, okay, Sulaid bin Amru bin Al-Amiri. Sulaid bin Amru Al-Amiri, iaitu wakil yang dihantar ke Yamamah untuk berjumpa dengan Khuzah bin Ali, ya, Raja Khuzah bin Ali, di mana responnya adalah tidak memeluk Islam, ya. Di sini kita nampak berbagai tindak balas dan reaksi daripada raja-raja di luar sekitar Madinah. Walhal pada ketika itu, ya, Islam telah pun gemilang di tanah Madinah. Namun raja-raja lain tidak memberi respon yang seperti mana yang diharapkan. Hanya 3 saja yang menerima dan memeluk Islam. Okey, baik, murid-murid, setelah kita tengok apa yang Ustaz terangkan tadi, yang mana kita tengok ada beberapa respon daripada raja-raja di sekitar Madinah setelah dihantar wakil kepada mereka. Ini bertujuan untuk mendapatkan respon daripada mereka, sama ada mereka menerima ataupun menolak. Baik, ada beberapa raja yang menerima dan memeluk Islam, dan ada juga yang menolak, sama ada baik ataupun kasar, dan ada juga yang tidak memeluk Islam. Okey, di akhir video ni, ya, setelah habis video ni, Ustazah minta kamu senaraikan nama raja yang menerima dan memeluk agama Islam, ya, nama raja yang menerima dan memeluk agama Islam. Dan Ustazah nak kamu senaraikan juga raja yang menolak dengan baik serta yang menolak dengan kasar. Okey, jadi ada 3 soalan kat sini, ya, 3 soalan. Yang pertama, yang menerima dan memeluk Islam, yang kedua menolak dengan baik, dan yang ketiga menolak dengan kasar. Jadi siapkan latihan ini di dalam buku tulis kamu. Okey, kamu boleh rujuk buku teks untuk mendapat nota yang yang lebih lengkap. Okey, Ustazah akan snap apa yang Ustazah terangkan tadi, ya, untuk panduan murid-murid juga. Okey, itu saja. Kita akan jumpa di lain hari, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.